PVM Daily. Hari ini saya akan menceritakan kepada anda tentang PVM Daily, apa yang terkandung di dalamnya. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita start. Okey, definisi dia menggunakan satu sela masa iaitu daily. Dia nampak sama macam minggu lepas yang saya kongsikan dekat korang pasal PVMH4, tapi yang ni dia menggunakan sela masa daily. And then dia mengandungi satu SETS. Jadi 4 komponen dalam PVM daily ni yang kita panggil dia sebagai satu SETS, iaitu yang pertama ialah S signal, E entry, T take profit dan S stop loss. Bila ada cukup 4 komponen ni, maka ia adalah PVM yang lengkap ataupun trading plan yang lengkap. Kalau tak ada salah satu benda ni, ia bukanlah trading plan yang lengkap. Okay, clear Okay, so next. 6.5 hours later. Okay, yang pertama, komponen yang pertama iaitu signal. Apa maksud signal? Signal terbentuknya satu signal trend iaitu dua CDS yang basic macam saya bagi tahu sebelum ni, iaitu yang pertama ialah candlestick trend. Tidak kisah sama ada di uptrend ataupun downtrend. And then yang kedua ialah candlestick continuation, sama ada di uptrend ataupun downtrend. Dah terbentuk dua ni, baru kita dikatakan dia sebagai satu signal. And then seterusnya, untuk mengenal pasti signal trend, wajib melihat chart dari kanan ke kiri. Sebab kita nak tengok benda yang semasa. Macam saya cakap kat bawah ni, mestilah CDS yang paling baru dan semasa. Yang belakang-belakang tu kita tak nak. Kita nak yang paling latest. So itu saja untuk signal. And then kita pergi ke point yang seterusnya. Contoh dia. Okey, ini adalah contoh yang point nombor 1 saya cakap tadi berkenaan signal. Signal dekat sini macam yang kita boleh lihat dekat contoh gambar gajah ni, candlestick bull, close price dia melepasi middle band dan juga kedua MA purple. Middle band dan juga kedua MA purple. Bila dia candlestick bull dah lepas kedua MA purple dan middle band, ia adalah candlestick trend uptrend. So ini adalah signal dia. So apa tindakan kita? Kita kena tunggu dia retest. Itu nanti kita akan go forward lepas ni. Okay, so clear pasal signal, kita pergi kepada point yang kedua iaitu entry. Okay, next. Okay, entry. Apa maksud entry? Entry dilakukan di segmen entry zone 1 iaitu MA berlawanan. Ini adalah entry zone yang asas. So kita tak payah nak ambil entry zone yang lain yang SZ 2, 3 dan sebagainya. Kita just ambil yang pertama ni je dulu. Okay, pink MA berlawanan iaitu MA pink untuk buy, MA purple untuk sell. Bila kita dah nampak satu CDS, dia dah masuk dekat zone MA berlawanan tu, macam contoh CDS CTU, dia dah sampai dekat MA pink, kita boleh masuk buy. Okay. Lepas tu, zone pula bermaksud kawasan. So, maka terpulang atas kita nak entry dekat mana, sama ada dekat MA5 ataupun MA10. Asalkan open price tu berada di dalam kawasan MA tersebut lah. Kalau dia belum sampai, jangan ngada-ngada nak entry. Okay. Kalau dia dah terlepas, terpulang. Sebab selagi asalkan candlestick yang candlestick yang ada dekat chart tu adalah open price, bukan close price. Kalau dah open price, kena tengok dia punya close price kat mana. Okay. Ingat, entry ketika retest, iaitu ketika open price punya candlestick. Jangan entry bila dah close. Okay, next. Okay, ini contoh yang saya cakap tadi pasal entry. Anda lihat CDS masa ialah CTD. Sebab apa saya kata dia CTD? Sebab ciri yang pertama dia ialah candlestick bear, close price dia melepasi middle band dan kedua MA pink. Ingat balik pasal CDS kan. And then kita dah nampak dia CTD, kita akan tunggu open price ni retest dekat MA berlawanan iaitu MA purple. So yang saya tandakan ni MA yang halus ni MA5, yang tebal ni MA10 purple. So dalam zone ni bila open price ni sampai dalam zone ni, kita boleh entry sell. Okay, simple saja. Dia orang kata kawan kepada PVMH4. Macam mana anda tengok PVMH4 sebelum ni, macam tu lah. Cuma konsep dia kita pakai time frame yang berbeza iaitu time frame daily. Okay, seterusnya point yang ketiga ialah take profit. Take profit terbahagi kepada dua, iaitu TP dominant dan juga TP median. And then TP dominant bermaksud kita take profit pada MA berlawanan. And then TP median bermaksud kita take profit pada satu sela masa lebih kecil dari sela masa tersebut. Bermakna dekat sini saya cerita pasal PVM daily. So bila kita entry, dia ada dua take profit kita boleh buat. Yang pertama ialah MA berlawanan, kita akan take profit pada, kalau contoh kita buy dekat MA pink, kita akan take profit dekat MA purple. Itu PVM daily. Okay.
And then kita juga boleh take profit median, which is kita ambil MA Purple time frame H4. Ini untuk kita nak maksimumkan kita punya profit lah. Ini adalah terpulang pada kita lah nak pakai ataupun tak. Kalau macam saya suggestkan better pakai yang TP median ni untuk kita rasa lebih selamat dan kita lebih memaksimumkan kita punya profit. And then last sekali, ini macam saya cakap tadi, ini bertujuan untuk memaksimalkan profit dan meminimalkan loss. Takut-takut dia belum sampai MA Purple, dia sampai ke MA takut-takut dia belum sampai dekat MA Purple Daily, dia sampai dekat MA Purple H4, dia dah mulakan pergerakan yang seterusnya. So bila dah sampai dekat MA Purple H4 tu, kalau kita rasa macam kita nak take profit je, tak payah fikir banyak-banyak. Okay, tapi kalau anda yakin dengan kalau anda mempunyai kepercayaan yang tinggi, anda take profit dekat MA berlawanan, dia akan sampai. Tapi kalau contoh MA Purple kat sini, tak adalah dia sampai kat sini, mungkin lagi sehari dua kat bawah sikit, macam tu lah kan, sebab benda ni bergerak-gerak. Okay, clear jelas Okay, kita pergi kepada contoh dia. Okay, ini contoh daily, ini contoh time frame H4. Okay, saya nak ceritakan kepada korang apa yang dimaksudkan dengan TP dominant dan TP median. Okay, dekat sini time frame daily, CDS masa ialah CTU, and then kita entry dekat MA pink. Nampak ni live market ni tengah retest kat MA pink, masuk buy, and then TP dominantnya adalah di MA Purple Daily. Okay, itu first, kita dah clear. And then seterusnya kita juga boleh TP median. Ini adalah orang kata sebagai penambahan lah. Nak ikut boleh, tak nak ikut pun tak apa. Kalau hampa nak TP dominant dekat MA Purple Daily, terpulang lah sebab PVM tu hampa yang pegang kan. And then untuk menyelamatkan keadaan lah, ini macam saya cakap, ini time frame H4. TP dominant ni adalah kawasan MA Purple Daily, TP median adalah kawasan MA Purple H4. So bila dia dah retest, dia dah pergi ke kawasan MA Purple H4, hampa boleh close. Dah profit dah pun sebab hampa entry kat sini. Katakanlah dia kat sini, lebih kurang dekat sini, hampa TP kat sini, dah profit dah, sama je. Sebab tu saya cakap function TP median ni adalah untuk memaksimumkan hampa punya profit dan mengurangkan hampa punya loss. So hampa akan rasa lebih selamat lah. And then tunggu next setup. Tunggu next setup dekat time frame daily ke H4 ke, ikut suka hati hampa lah kan. So itu saja maksud tentang TP dominant dan TP median. So kita bergerak kepada point yang terakhir, iaitu stop loss. Tadi kita dah clear kan pasal S, E, T tadi kan. So kita pergi pula kepada S yang terakhir, iaitu stop loss. Stop loss berlaku sekiranya muncul CT berlawanan. Ini kerana range pergerakan candlestick adalah besar. Hampa mesti pelik kenapa saya tulis CT kan. Sekejap lagi saya explain. And then dia bergantung kepada kita punya modal dan risk tolerance. Okay, kat sini saya nak jelaskan kenapa saya kata berlaku sekiranya muncul CT berlawanan, tak ada CC. Macam PVM H4 saya cakap CC berlawanan kan. Okay, sebab time frame daily ni dia punya range pergerakan candlestick tu antara, tak kisahlah bull ke bear ke, antara jarak antara MA apa semua tu dengan BB apa semua tu, dia punya range besar. Sebab apa? Sebab kita gunakan time frame daily. Daily tu apa? Bigger time frame kan. So that's why dia punya pergerakan tu, movement dia besar. Kalau macam M1 pergerakan dia kecil, M5 pergerakan dia kecil, cuan ke bawah tu pergerakan dia kecil. Daily ke atas adalah pergerakan yang besar. That's why contoh macam saya cakap, bila dah muncul CT berlawanan, hampa kat loss lah. Sebab takut-takut bila CDS berlawanan tu dengan low BB ataupun apa BB, jarak dia terlalu besar. So hampa punya risiko lagi besar. So kita tak nak ambil risiko yang terlalu besar. Kita cukup cut loss sekiranya berlaku CT ataupun senang cerita CDS candlestick trend yang berlawanan lah. Okay, kita tengok contoh dia. Okay, macam ni contoh dia. CDS masa CTU, and then kita entry dekat MA pink. Okay, sekarang ni produk atas kan, baik kan. Katakanlah dia dah retest dekat MA pink ni. Bila dia close price, katakanlah dia close price dekat sini melepasi MA pink dan juga middle band, dia dah terbentuk CDS yang terbaru. Ini time frame daily tau, bukan time frame lain, ini time frame daily. So kalau hampa nak lebih jelas dekat chart hampa boleh lah tarik crosshair daripada sini sampai ke low BB, tengok berapa ratus pip. Sebab tu saya kata muncul CTD ni, hampa cut loss dia. Sebab apa? CTD daily bersamaan CCD H4. So hampa kaitkan macam tu. Kalau CCD daily, H4 dah jadi apa? Berderet-deret CCD. Berderet-deret CCD. Sebab tu saya kata, ini nampak macam dekat ni. Ini hampa kalau hampa tarik crosshair, katakanlah, misalkanlah kalau hampa tarik crosshair 200 ke 300 pip juga dia punya jarak dia. So hampa boleh cut loss dalam keadaan yang minima. Kenapa hampa pilih untuk cut loss dalam keadaan yang maksima? Hampa fikir-fikir sendiri. Sebab keputusan terletak di tangan korang.
Sebab PVM ni kita bagi, kita kongsi and then hampa yang kena apply. Kalau hampa pilih untuk rugi besar, terpulang pada hampa. Kalau hampa pilih untuk rugi sikit, terpulang pada hampa. Kita bagi contoh je, kita bagi yang terbaik. Okay, so itu saja berkenaan dengan PVM daily. Very simple, very straightforward. Hampa kena jelas pasal signal, pasal entry, pasal take profit dan juga stop loss. Tak ada empat-empat ni. Tak lengkap hampa punya trading plan. Makna kata hampa ibarat entry tak reti nak keluar. Ingat, exit tu paling penting. Mana-mana, tak kisahlah mana-mana trader pun, kalau dia tahu masuk tak tahu keluar, tu bad trader lah. Sebab good trader is always know where to exit. Oh my god! Wow! Sebab nak entry kat mana-mana boleh, macam kita bagi tahu dekat mana secara spesifik kan. Sebenarnya hampa nak entry kat mana-mana pun boleh, tapi nak exit tu yang kena tahu. Contoh macam hampa nak entry buy dekat sini boleh. Tapi kalau dia turun, hampa tahu dah nak buat apa. Kalau dia tahu nak buat apa, tak kisahlah. Mungkin dia naik sikit dia close, scalping kan. So terpulang pada hampa, sesuaikan mana yang ikut kesesuaian korang semua. Sama ada nak, yang paling penting tengok gap lah, gap antara CDS dengan low BB. Kalau gap antara CDS dengan low BB dekat, tak sampai 100 pip semua, tunggu CC lah baru cut loss. Daily ni, PVM daily lah, time frame daily kan. Kalau low BB dia duduk jauh sangat, cukup sekadar candlestick trend berlawanan. Okay, so itu saja untuk hari ini. Tolong like, share dan juga komen video ni kat bawah apa yang you guys learn. And then tolong juga subscribe channel Road to FTT ni. And then jangan lupa pesan saya, jangan overconfident, jangan overtrade. Assalamualaikum, bye-bye.